Okey, ini adalah mengenai peratus di bawah bahagian pengurusan kewangan tingkatan 3. Ini yang tingkatan 3 punya silibus ya. Okey, so lihat soalan 1, harga asal kereta ialah 60,000. Okey, setiap tahun nilai kereta itu akan menyusut. Menyusut maksudnya menurun. Okey, sebanyak 10%. Okey, dibeli nilai kereta selepas N tahun ialah P sama dengan R 0.9 kuasa N. Okey, dengan R ialah harga asal. Okey, R itu adalah harga asal. Okey, P pula adalah harga selepas N tahun. Okey, ini ialah P. N pula adalah tahun. Okey, Encik Ravi menjual kereta itu setelah 8 tahun dengan harganya 35,000. Beliau untung atau rugi? Okey, so dalam soalan ini, Encik Ravi ini dia menjual kereta dengan harga 30,000. Ini adalah harga jualan. Okey, selepas 8 tahun. Ini adalah N. Okey. Lepas itu, ini 60,000 ini adalah harga asal kereta. Okey, faham tak Wong? Ini? Faham. Okey, so untuk ini, kita kasih masuk. Kita mau cari P dulu. So, kita masukkan nilai dalam R. R ini adalah harga asal. Harga asalnya ialah 60,000. So, 60,000. Kurungan 0.9 N. Kuasa N. N ini adalah tahun kan. Jadi, N saya ialah 8 tahun. Jadi, kasih masuk. Lepas itu kita tekan calculator. Untuk tekan calculator. Begini. So kita ikut saja 60,000. Kurungan 0.9. Kuasa 8 kan? Kuasa kita pakai ini. Kuasa 8. Tekan. So ini adalah dalam bentuk perpuluhan kan? Tengok ni 25,828.0326. So di situ kita boleh kasihkan dia 2 tempat perpuluhan. Kita pergi ke mod. Pergi ke mod, pergi cari sampai fix. Ada perkataan fix ini. So perkataan fix ini adalah nombor 1 kan? Kita tekan 1. Lepas itu fix 0 hingga 9. Ini maksudnya berapa tempat perpuluhan yang kamu mau. So sekiranya mau 2 tempat perpuluhan, jadi kita tekan 2 lah. Ini dia. So 25. 25. Berapa nih? 828.03. So jadi kita tulis ke dalam langkah kerja. Ini dia. 25828.03. So ini ini yang kita kira. Lepas itu, Encik Ravi dia jual dengan harga 35,000. Encik Ravi. Dia jual kereta dengan harga 35,000. So, sekarang kamu lihat. Kalau Encik Ravi jual dengan harga yang tinggi 35,000, and then itu harga kereta jual sepatutnya 25,828.03. So, sekarang kamu lihat adakah Encik Ravi untung atau rugi? Wong, dia untung kah atau rugi?
Awang, dia untungkah atau rugi? Kita tolak saja. Oke. 35000 tolak dengan 2582.8.03. Oke, so kita tolak. Oke, so adalah 9171.97. Maksudnya di sini dia untungkan sebab di sini positif. Oke, jadi kita boleh tulis Encik Ravi jual kereta. Kejap. Encik Ravi untung sebanyak 9171.97. Oke. Kerana beliau menjual kereta dengan harga tinggi. Faham, Wong? Oke ya, kamu tulis. Tapi patah. Enggak apalah, yang penting nampak aja kosong cm sampai Tak nampak. Boleh nampak. Oke, sudah, Wong? Belum. Tulis, ah. Oke, sudah? Oke, so lihat soalan yang kedua. Oke, pun keuangan juga ya. Oke, ini. Oke, so ini soalan 2 ada beberapa kesalahannya. Nanti kejap ya. Sekejap ya. Oke. Won tukar ini 3.000. Ini 5. Ini 8. Ini 210. Satu lagi ini kalib.
Okey, so ini adalah soalan 2. Okey, so lihat soalan 2. Okey, Khalid memasukkan sejumlah RM3,000 ke dalam 2 bank yang berbeza. Okey, Khalid ini dia mempunyai RM3,000. RM3,000 ini dia masuk ke dalam 2 bank, iaitu RMS ke dalam Bank Jaya dan RMY ke dalam Bank Terus. Okey, Bank Jaya membayar dividen sebanyak 5% setahun dan Bank Terus membayar dividen sebanyak 8% setahun. Okey, selepas 1 tahun jumlah dividen yang diperoleh Khalid daripada kedua-dua bank itu ialah RM210. Okey, dia minta carikan X dan Y. Okey, so untuk ini Khalid ini dia mempunyai RM3,000. RM3,000 ini, okey, dia masukkan X ke dalam Bank Jaya. Okey, Y ke dalam Bank Terus. Okey, lepas itu Bank Jaya dia punya dividennya sebanyak 5%. Okey, Bank Terus dividennya sebanyak 8%. Okey, jumlah dividen yang bank bagi adalah 210. Okey, sekarang kamu kena cari apakah X dan Y yang Khalid kena simpan. Yang penting jumlahnya adalah 3,000. Okey. So untuk soalan ini adalah bab persamaan linear. Okey, so apa yang kamu perlu buat ialah pertama saya ambil 3,000 di mana X tambah Y kan. Jadi X tambah Y sama dengan 3,000. Ini persamaan 1. Okey. Lepas itu dividen pula. Okey, satu bayar 5%, satu pula bayar 8%. Dua-dua jumlah dividen yang bank bagi Khalid adalah RM210. Jadi yang di situ 5%, okey, kau bahagi dengan 100 kan? So adalah 0,05. Ini 8% kau bahagi dengan 100, so adalah 0,08. Okey. Peratus kan? Jadi kena bahagi 100. Jadi saya buatkan satu lagi persamaan 0,05x sebab 5% untuk Bank Jaya. Nah itu X. Okay. Tambah dengan 0,08Y sama dengan 210. Ha, ini persamaan 2. Boleh, Wong? Faham ini kah? Faham. Okay, biasanya kamu dengan nombor kan, nombor bulat. Tapi ini ada nombor perpuluhan. Tapi cara buatnya sama. So sebelum kamu buat, okay, pergi tekan kalkulator dulu. Yang bahagian EQN itu. Okay, saya mau cari apakah nilai X, apakah nilai Y dulu. Okay, supaya nanti bila saya sudah dapat cari nilai X, saya boleh tahu apakah saya punya jawapan buat itu. Okay, so pertama X tambah Y sama dengan 300. So maksudnya, okay, so pergi ke EQN, okay, 1. Okay, lepas itu pergi Anona, sebab di sini ada 2 pemboleh ubah jadi 2. Okay, jadi A1 saya ialah 1 kan, sebab X kan, X maksudnya 1X. Okay, lepas itu B1 ialah 1, sebab 1Y. Okay, C1 ialah 3,000. Begini. Okay, lepas itu tekan A2, dia 0,05 kan. Okay, so tekan. Okay, B pula 0,08. Okay, C pula 210. Okay, so di sini, jadi X saya adalah 1,000. Okay, 1,000. Okay, saya tukar ke tidak mau ada tempat perpuluhan. Saya pergi fix. Okay, kosong. RM1,000. Ini ialah X. Lepas itu nilai Y ialah 2,000. Okay, jadi saya pergi langkah kerja sudah.
Supaya nanti saya buat, saya tahu apa kesalahan. Nah, supaya tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, kasih betulkan saja. Oke, so jadi yang di sini, X saya ialah 1.000, Y saya ialah 2.000. Nah, jadi saya pun mula buatlah. Oke, buat macam yang persamaan linear yang kamu buat sebelum itu. Ini 1, ini 0.05. Ini 1Y, ini 0.08Y. Oke, jika mau hapuskan X ataupun Y, pastikan nombor yang sama kan? Oke, jadi sekarang saya mau hapuskan X. Jadi yang persamaan 1 saya darab 0.05. Jadi setiap satu saya darablah. Oke, 0.05X tambah 0.05Y sama dengan oke, 150. Nah, ini persamaan 3. Oke, jadi saya hanya lihat 2 dan persamaan 3, saya kasih selesaikan. Oke, tengok. Sama sudah kan? Jadi operasi yang hentak letak di situ ialah tolak. Sebab kosong sudah kan? Oke, jadi kamu tengok nombor lah 0.08 tolak dengan 0.05, so adalah 0.03Y. Oke, 210 tolak 150, 60. Jadi Y sama dengan 60 bahagi 0.03, so adalah 2.000. Oke, nah tengok sama sudah kan? Kalau sama, saya boleh teruskan untuk cari nilai X. Oke, masukkan Y sama dengan 2.000 ke, kamu mau ke mana? 1 kah, 2 kah, atau 3? Pilihan lah. Nah, saya masuk ke pertama. Oke, nah jadi X tambah Y sama dengan 3.000. X tambah 2.000. Oke, jadi X-nya tolak. So, 1.000. Jadi, Penjaya adalah 1.000, pen turus 2.000. Sebab ini nilai X kan, ini nilai Y. Wah, baru masuk crowding. Sudah masuk soalan 2 loh, baru habis. Ya, so ini adalah soalan 2. Oke ya, ini ya. Oke, lihat soalan yang ketiga. Oh, nanti teacher post ke dalam grup juga tuh.
Oke, kalau tidak paham kamu bertanya di situ, Claudine. Bolehkah? Oke. Boleh, boleh. Boleh ya? Nanti kamu salin ke dalam buku latihan, nanti kita post ke dalam grup. Oke, so ini soalan 3. Oke, so soalan 3, kamu tengok tulis kesamaan linear yang mentarifkan. Oke, dia minta kamu tulis kesamaan. Jadi kamu lihat gambar raja ini. Oke, dia ada 3 garis lurus. Ini yang pertama, ini 2, ini 3. Oke, so yang di sini kamu lihat ada 2 jenis garis lurus. Satu yang putus-putus. Putus-putus ini sama ada lebih besar atau lebih kecil. Satu lagi garis lurus yang hitam saja sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Jadi dia ada 2 jenis garisan. Oke, so pertama saya mau cari kesamaan garis yang pertama. So, kamu tengok ini kan garis ini pertama saya ambil 2 titik. Ambil 2 titik. Oke, jadi saya boleh ambil titik ini. Titik ini koordinatnya ialah 06. Satu lagi ialah titik ini. 63. Oke, saya ambil 2 koordinat. Oke, yang senang lah. Jangan ambil yang di tengah-tengah sini. Jangan ambillah yang senang kamu kira tuh. Oke, jadi saya pun kasih masuk. Oke, saya tulis di sini ya. 06 dengan 63. Saya cari keturunan. Ini saya mau cari Y sama dengan MS tambah C. Saya mau cari M. M itu ialah keturunan. Oke, apakah rumus keturunan? Ada formulanya kan? Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. Oke, jadi di sini koordinat. Oke, katakanlah ini S1, Y1, ini S2, Y2. Saya kasih masuk ke dalam persamaan. Oke, 3 tolak 6 bahagi dengan 6 tolak 0. Oke, so yang di sini adalah negatif 3/6. So adalah negatif 1/2. Oke, kasih kecilkan. Oke, lepas itu saya kasih masuk ke dalam persamaan. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah C. Kan? Sebab M saya sudah dapat negatif 1/2. Oke, C. Apa itu C? Apa itu C? C itu ialah pindasan Y. Jadi kamu lihat garis pertama, dia punya pindasan Y mana? Ini. Ini C kan? Jadi Y sama dengan negatif 1/2 S tambah 6. Oke, sebab kita pun sudah tahu C-nya. Oke, sekarang kamu lihat garis pertama. Dia punya hijau di sini kan? Jadi manakah simbol yang hendak guna? Lagipun dia adalah garis hitam. Jadi sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Mana satu? Tapi dia di bawah. Kalau di bawah, lebih kecil sama dengan kan? Jadi Y lebih kecil sama dengan negatif 1/2 X tambah 6. Oke, ini adalah garis pertama punya kesamaan. Faham ini? Paham kan? Oke, lepas itu kita lihat kepada garis yang kedua. Kamu tengok garis 2. Saya punya garis 2 ini, yang garisan putus-putus. Ini adalah garis 2. Sama juga saya pilih ambil 2 koordinat. Saya ambil 0. Ini adalah 0, 0 0, 0 dengan ini. Kamu mau ambil ini kah ataupun ambil ini pun boleh. Mana-mana saja. Oke, saya ambil yang di atas lah. Oke, koordinat ini ialah 24. Oke, saya tulis di sini. 0, 0, 24. Oke, seperti biasa cari keturunan. Ini S1, Y1, ini S2, Y2.
Okey, masuk ke dalam persamaan kecerunan ini ya. So, 4 tolak kosong bahagi dengan 2 tolak kosong. So, adalah 2. Kecerunan ialah 2. Okey, sudah cari kecerunan masuk ke dalam Y sama dengan MS tambah C. Ini nanti masuk. Jadi Y sama dengan 2S tambah C. Okey, sekarang saya mau cari C. Okey, C ialah pindasan Y kan? Kamu tengok gambar aja, saya sudah tahu C-nya. Di sini. Tengok garis 2, dia akan potong di sini kan, walaupun tidak sampai ke bawah, memang dia potong sini. Ini ialah C. Okey, jadi Y sama dengan 2S tambah kosong. Okey, biasanya tambah kosong tidak akan tulis. Ini dia. Okey, ini persamaan. Sekarang saya mau cari ketaksamaan. Kamu lihat yang garis putus-putus, yang garis 2 ini, ada warna hijau kan di sini. Simbol mana yang hendak guna di sini? Lebih besarkah ataupun lebih kecil? Dia di bawah kan, jadi gunakan lebih kecil. Jadi Y lebih kecil 2X. Boleh faham? Boleh. Ini dia minta kamu cari ketaksamaan, dia sudah lolekkan. Nah, itu adalah garis 2. Oke, so sekarang lihat kepada garis 3. Oke, garis 3. Tengok garis 3, inilah garis 3. Sama juga saya ambil 2 koordinat. Oke, ini 0, 0 dengan 2, 1. Kamu mau ambil sini punya koordinat pun boleh. Oke, mana-mana saja tapi jawabannya tetap sama. Oke, so ini adalah 2, 1. Ini ialah 0, 0. Saya tulis. Oke, seperti biasa cari kecerunan. Ini S1, Y1, ini S2, Y2. Oke, ganti masuk ke dalam rumus kecerunan. 1 tolak kosong bahagi dengan 2 tolak kosong. So, adalah 1/2. Oke, sudah cari kecerunan masuk ke dalam Y sama dengan MS tambah C. M ini ganti masuk ke dalam situ. Oke, apakah C-nya? Oke, C ini ialah pindasan Y. Jadi, apakah nilai pindasan Y? Di sini dia. Nih, 0, 0. So, Y sama dengan 1/2S tambah 0. Nah, biasanya tambah 0 tidak akan tulis. Begini. Oke, ini persamaan. Sekarang saya mau cari ketaksamaan. Tengok garis yang ketiga, lolekannya di sini kan? Jadi, apakah simbol yang hendak digunakan? Sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Mana satu? Mana satu? Besar daripada. Oke, lebih besar sama dengan ini. Oh. Jadi, Y lebih besar sama dengan 1/2X. Jadi, inilah 3 ketaksamaan punya jawaban. 1, 2, 3. Boleh ya? Ada soalan sebelum pergi ke soalan 4? Tidak, Cikgu. Ada? Wong? Zalizan? Oke, ini adalah ulang kaji untuk peperiksaan ya. Nanti teacher akan bagi soalan, nanti kamu buat. Cuba buat sendiri. Oke, ada apa-apa? Minggu depan teacher akan bincang. Jangan langsung satu soalan tidak buat. Mesti buat tuh. Yang hari itu yang soalan set sudah buat tak, Claudine? Sudah. Yang modul tuh. Oh, Sudah? Sudah, Oke. sudah. Nanti minggu depan akan bincang juga tuh. Oke, ini soalan 3 ya.
Oke, so kita pergi ke soalan 4 ya ini. Oke, masih ingat macam mana cari julat antara kuartil? Ingat. Masih ingat median? Oh, ingat. Ingat, kuartil pertama, kuartil ketiga, ingat? Ingat. Oke. Sekarang soalannya sini, dia minta cari julat antara kuartil. Oke, julat antara kuartil, dia ada rumusnya ya. Oke, iaitu kuartil 3 tolak dengan kuartil pertama. Oke. Oke. So, dalam soalan 4 ini, dia bagi data. Kamu tengok nombor. Tengok nombor sini. Oke, ada 18, 14, 15, 22, 23. Oke, tengok nombor itu. Nombor itu tidak susunkan. Jadi kamu kena kasih susun nombor ikut tertib menaik. Oke, tertib menaik maksudnya dari nombor kecil ke nombor besar. So, yang di situ saya susun dulu. Saya lihat mana satu nombor paling kecil tulis di depan. Ini paling kecil kan? 3, oke. 13. Ini 13 sudah tulis. Apa lagi ya? 14, 1, 2, 3. Jadi ada 3, 14. Tulis. Oke, selepas 14, 15. Lepas itu 18. Susun dia, mesti susun. Oke, 20, 21. Oke. Lepas itu 22, 23, 24, 26. Saya kasih susun dulu. Saya begini supaya saya tahu. Saya sudah susun, saya sudah ambil nomornya. Supaya nomornya tidak tertinggal. Oke. Apabila sudah susun, pertama, apa yang kamu perlu buat? Cari median. Di mana kawasan mediannya? Tahu macam mana cari median? Kasih potong saja. Hujung ke hujung potong Yang di dulu. tengah-tengah. Ya, memang di tengah-tengah, tapi kita kasih potong dulu. Mana tengah-tengahnya dulu. Hujung dengan hujung kita potong. Begini. Oke. Kasih hilangkan. Oke. Jadi dia punya median di sini kan? Betulkah? Betul. Ini median. Oke. Selepas sudah cari kawasan median, oke, so saya boleh cari kuartil pertama. Oke, kuartil pertama ialah di antara 13 dengan 18 kita cari kawasan di mana median, sama juga kita potong. Potong. Di sini kan, di tengah-tengah sini kan. Jadi kita ambil 14 dengan 14, kita tambah bahagi dengan 2. Sebab dia di tengah-tengah. Q1-nya di tengah-tengah 14. Jadi 14 tambah 14 bahagi 2, jadi adalah 14. Faham? Oke, lepas itu cari kawasan Q3. Oke, di antara 20 dengan 26, kita potong juga. Kiri kanan potong. Jadi Q3 adalah di kawasan sini. Yaitu di antara 22 dengan 23. Jadi kita tambah bahagi dengan 2. Oke, sebab dia di antara kan, di tengah-tengah kan. Jadi kita tambah bahagi dengan 2. So adalah 22,5. Oke, sudah cari Q3, barulah kita boleh cari julat antara kuartil. Oke, jadi julat antara kuartil kita tolak. Yaitu 22,5 tolak dengan 14. Oke, so adalah 8,5. Itulah jawapannya. Boleh kan? Ini adalah statistik tingkatan 4.
Boleh? Boleh. Oke, so akhir sekali. Soalan yang kelima. Nanti teacher post ke dalam grup. Oke, ini. Ini adalah silibus menengah rendah. Isi padu pekerja. Oke ya. So, lihat soalan yang kelima. Ini 5. Ada pembetulannya. Sini sila kasih betulkan. 28. Oke. So, ini adalah pekerja yang berbentuk silinder. Pekerja yang berbentuk silinder yang di luar sekali itu. Macam ini. Inilah silinder. Oke. Dalam silinder ada kon, ada hemisfera. Ini ialah kon, yang ini ialah hemisfera. Oke. Lepas itu, kon dengan hemisfera ini dikeluarkan daripada silinder itu. Jadi dua bentuk ini dia dikeluarkan dari silinder. Oke, di mana diameter silinder itu ialah 7. Inilah diameter 7. Kalau diameter 7, berapa jejalinya? Kalau diameter 7, berapa jejalinya? Kalau diameter 7, berapa jejalinya? Oke. Jika diameternya 7, jejalinya kamu bahagi dengan 2. 7 bahagi 2, so adalah 3,5. Oke ya, ingat diameter ialah 7. Kalau hendak cari jejali, kita bahagi 2. Oke, sebab satu diameter ada 2 jejali. Sebab itu bahagi dengan 2. Oke, dan tinggi silinder ialah 28. Ini ialah tinggi. Oke, soalannya hitungkan isi batu berpecah yang tinggal. Oke, dia minta cari hitungkan isi batu berpecah yang tinggal. Berpecah yang tinggal ialah apabila hemisfera dengan kon itu dikeluarkan. Oke, so pertama apa yang kamu perlu cari ialah cari isi batu silinder. Oke, cari isi batu silinder. Rumusnya ialah pi J kuasa 2T. Inilah rumusnya, ingat tuh. Oke, sekarang pi ini kau boleh guna sama ada 22/7 ataupun 3,142. Oke, jadi 22/7 darab dengan jejalinya ialah 3,5. Kuasa 2 darab dengan tinggi silinder ialah 28. Oke, jadi di situ kita boleh tekan kalkulator. So, adalah 1078. Oke, selepas sudah cari isi batu silinder, kita cari isi batu hemisfera. Oke, jadi inilah formulanya. Oke, 2/3 pi J kuasa 3 kita ganti masuk. Oke, pi 22/7 jejalinya 3,5 kuasa 3. Oke, semua jejalinya sama. Oke, so adalah 89,83. Oke, selepas itu cari isi batu kon. Oke, isi batu kon rumusnya ialah 1/3 pi J kuasa 2T. Oke, so adalah 1/3 darab 22/7 darab dengan 3,5 kuasa 2 darab. Oke, berapa tinggi kon? Tinggi silinder sudah 28. Kalau tinggi kon, oke. Kalau sini ialah 3,5. Oke, jadi yang di sini pun juga 3,5.
Yang tingginya ialah 28, jadi kita tolak. 28 tolak dengan 3,5. Itulah dia punya tingginya. Aduh. Oke, lepas itu tekan kalkulator. Oke, so adalah 314.42. Jadi, 33 isi patu sudah tahu. Jadi, sekarang saya bolehlah cari isi patu pepecah yang tinggal. Oke, isi patu pepecah tinggal kita tolak. Yaitu 1078 tolak 89.83 tolak dengan 314.42. Oke, so adalah 673.75. Boleh? Oke kah? Oke. Oke ya, nanti teacher akan post itu latihan ya. Oke, teacher post itu latihan ke dalam grup. Sila buat hari Isnin depan bincang ya. Boleh? Cuba buat. Oke ya, Mbak Izora? Oke, so sampai sini saja. Sekian, terima kasih.